Okay, selamat petang semua. Very good evening, everyone. Okay, before that, I want to introduce myself. Okay, I'm Miss Joanna. Okay, today I'm going to teach you prinsip perakaunan. Okay, ini adalah topik dalam bab 4 Form 4 punya. Okay, ini adalah bab 4 buku catatan pertama. So, sebelum tu, cikgu nak tengok sini berapa daripada kamu adalah Form 4 student? If you are Form 4 student, boleh tak kamu tulis Form 4 dekat chat box? Anyone is Form 4 here? Okay, Form 4. Okay, banyak. 1, 2, 3, 4. Okay, yang lain Form 5 ke? Oh, mostly Form 4. Okay, so kamu punya sekolah sudah masuk ke belum untuk bab 4 ini? Buku catatan pertama? Belum lagi. Oh, okay, belum. So, sebelum ini, kita bagi sikit nota dulu. Okay, give you some notes first. Okay, apakah kita punya kitaran perakaunan? Masih ingat tak? First one adalah apa? Kitaran perakaunan kita. Number 1, document. Okay, right here first. Kitar perakaunan. Okay, yang pertama adalah document. Okay, kenapa kita nak dokumen? Sebab dokumen ni adalah sebagai satu bukti urus niaga. Okay, kita ambil dokumen sebagai bukti dan supaya senang kita untuk buat account. So, selepas dokumen kita pergi kedua. Yang kedua panggil apa? Yang kedua adalah buku catatan pertama. Okay, so this is the first book. First book. Okay, so setiap hari kita punya bisnes mesti ada banyak dokumen. Betul tak? Mesti ada banyak invoice lah, banyak receipt lah. And then, setiap hari kita dapat invoice, dapat receipt, dapat bill. Adakah setiap hari kita kena catat dalam buku catatan pertama? Kamu rasa setiap hari kena catat ataupun 1 bulan catat 1 kali? Kamu dapat dokumen setiap hari. Okay, you need to record every day. Setiap hari kamu kena rekod dalam buku catatan pertama. Sebab kalau cikgu cakap, kamu ada banyak homework, banyak kerja rumah kan? Kalau saya bagi kamu kerja rumah, kamu buat setiap hari ke kamu buat selepas 1 bulan? Boleh ke buat selepas 1 bulan? Tak boleh ya. Kalau selepas 1 bulan, apa terjadi? Kamu akan terlupa. And then kamu akan macam, oh, saya tak ingatlah ada ke homework ini. Sama juga macam account. Kalau saya bagi kamu dokumen, kamu cakap, tunggulah 1 minggu baru catat 1 kali. Mesti kamu terlupa sudah apa yang mungkin itu customer cakap, oh, bila dia bayar ke, kamu semua sudah lupa. Okay, bayar berapa ke, kamu pun lupa. Diskaun berapa ke, kamu pun lupa. So you must record every day. Okay, so inilah kita punya topik hari ini ya. So ini actually bab 4. Okay, bab 4. Dokumen adalah bab 3, buku catatan adalah bab 4. Lepas tu kamu boleh tekalah. Bab 5 adalah ledger. Dia ikut kitaran perakaunan. So dalam buku catatan pertama ada berapa jenis? You can write down in your paper. Kamu boleh catat. Buku catatan pertama ada 2 jenis. Okay, basically, actually ada 3 lah. Ada 3. Okay, kamu boleh catat sini. Ada 3 jenis. Okay, jenis yang pertama adalah panggil journal am. Okay, journal am. Zoom in a bit. Okay, dan yang kedua kita panggil journal khas. Dan yang ketiga kita panggil buku tunai. Actually ada lagi satu buku tunai runcit. Tapi yang penting adalah ini 3. Okay, yang buku tunai runcit tu penting juga, cuma dia tak sambung 3 ni ya. Okay, so saya cakap journal am dulu. Okay, journal am adalah kita rekod semua benda. Okay, kita rekod semua benda, semua urus niaga yang tidak kaitan dengan secara kredit. Yang tidak kaitan dengan secara kredit.
Okay, siapa sini form 4 punya tahu apa maksud secara kredit? Do you know? Apa maksud secara kredit? Tak tahu ke? Okay, tak apa. Sebab kamu form 4 kan? Okay, secara kredit maksudnya secara hutang. Maksudnya kamu tidak bayar ataupun kamu tidak terima duit punya. So, jurnal am kita tak akan rekod semua yang berkaitan dengan secara kredit. And then, dia tidak akan rekod yang berkaitan dengan tunai juga. Okay, tunai. Urus niaga tunai pun tidak akan rekod. Tidak kaitan dengan tunai. So actually dua benda saja kamu kena ingat. Yang secara kredit tak masuk jurnal am. Yang tapi ini kita cakap barang niaga lah. Okay, yang tidak kaitan dengan barang niaga. Maybe I talk about jurnal khas and buku tunai baru kamu faham. Okay, saya cakap jurnal khas dulu. Jurnal khas pula ada 4 jenis yang sangat penting. Actually ada 6, tapi saya nak bagi tahu kamu 4 sahaja. Okay, please remember this 4. Ada 4 jurnal khas yang paling penting. 1, 2, 3. Okay, sorry ya, lambat sikit. 4. Okay, jurnal khas 4 jenis tu ada apa? First adalah jurnal jualan. Second one adalah jurnal belian. Third one adalah jurnal pulangan jualan. Yang number 4 adalah jurnal pulangan belian. Okay, so sini jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan jualan ini kan. Sini adalah semua berkaitan dengan barang niaga yang kita jual punya. Okay, barang niaga. Okay, saya bagi satu contoh. Okay, dia berkaitan dengan barang niaga dan secara kredit. Okay, saya bagi sikit contoh. Saya adalah Miss Joanna. Okay, so saya beli barang niaga. Okay, saya beli barang niaga daripada Mr. A. Okay, Mr. A. So, kalau ini saya tak bayar, so saya cakap secara kredit. Miss Joanna beli barang niaga daripada Mr. A secara kredit. So, ini kena masuk dalam mana? Saya beli. So, beli masuk dalam jurnal belian. Betul, jurnal belian. Sebab saya beli. Then, saya bagi lagi satu contoh. Okay, sini jurnal belian, JB. Saya cakap, Miss Joanna jual barang niaga, saya jual saya punya barang niaga kepada Mr. B secara kredit. Maksudnya saya jual tapi saya tak terima duit. Okay, tak ada terima duit. Jurnal jualan. Betul. Dan kalau saya cakap, Miss Joanna jual komputer kepada Mr. C secara kredit. Kamu rasa masuk mana? Betul. Okey, kamu sudah belajar. Okey, kalau saya, walaupun saya jual secara kredit, tapi kena tengok, ada kaitan dengan barang niaga tak? No. Komputer is what? Komputer. Komputer adalah alatan pejabat. Alatan pejabat is kategori apa? Okey, saya bagi kamu kategori ya. Aset, belanja, liability, equity ataupun hasil. Aset, betul. So, kalau aset ada kaitan dengan barang niaga tak? Bukan. Aset komputer bukan barang niaga. Jadi, kita tak boleh masuk dalam jurnal khas. Jurnal khas hanya benda yang berkaitan dengan barang niaga dan secara kredit. Okay, so take note. Ini kita masuk dalam jurnal am. Okay, sebab dia bukan barang niaga. Okay, now I give you another one. Saya cakap, Miss Joanna beli barang niaga. Okay, saya beli barang niaga daripada Mr. C, Mr. D. Okay, saya beli barang niaga daripada Mr. D. Tapi saya ada
bayar secara tunai. Adakah saya kena masuk dalam jurnal belian? Kenapa bukan jurnal belian? Sebab apa? Kenapa bukan jurnal belian? Sebab saya bukan secara kredit. Yes, mesti secara kredit baru masuk dalam jurnal belian. Kalau sekarang saya beli tapi saya bayar, saya mesti masuk dalam buku tunai. So, sekarang cikgu nak explain. Buku tunai adalah semua urus niaga yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan tunai. Everything related to money is buku tunai. Okay, kalau ada bayar tunai, bayar cash, bayar bank, check atau apa? Yes, betul. Cash ingat. Okay, then saya bagi lagi satu example. Banyak example cikgu boleh bagi. Saya cakap, Miss Joanna beli. Okay, saya beli apa? Saya beli barang daripada Mr. E, tetapi barang itu rosak. Okey, barang rosak. Jadi apa saya buat? Itu barang rosak punya leh. Adakah kamu masih ambil? Pulang. Kamu kena pulang. So, saya pulang balik kepada Mr. E. I say, oh Mr. E, rosak sudahlah barang kamu. So, ini masuk dalam jurnal pulangan belian. Sebab saya beli. Saya pulang daripada belian saya. Okay, jurnal pulangan belian. This one. Okay, then. So far, kamu faham tak? Faham tak? Saya kasih erase dulu example cikgu. Okay, saya bagi lagi sedikit example. Yang actually banyak example lah. Okay, example next one. Saya cakap, hari ini saya beli. Jangan saya belilah. Saya jual. Okay. Sekarang saya jual saya punya meja kepada Mr. A. Kamu rasa masuk mana? Saya jual meja saya kepada Mr. A. Adakah jurnal jualan? Oh, sebab saya tak cakap secara apa kan. Saya bagi hint secara kredit lah. Saya jual meja kepada Mr. A secara kredit. So, kamu rasa ini masuk jurnal mana? Okey, jurnal am. Betul. Kenapa jurnal am? Kenapa bukan jurnal jualan? Sebab, ingat, jurnal khas hanya berkaitan dengan barang niaga. So, you must take note. Oh, barang niaga baru masuk jurnal khas. Kalau ini saya jual apa? Saya jual meja. Adakah meja barang niaga? Bukan. Meja adalah aset. So, aset masuk dalam jurnal am. Okay, take note. Saya bagi lagi contoh. Okay, that's it. Number 1. Okay, now number 2. Saya cakap, saya kali ini saya buat. Okay, saya ambil barang niaga untuk kegunaan peribadi. Apa maksud ini ya? Maksudnya, okay, contoh, saya jual buku punya. So, saya ambil buku dari kedai saya kepada anak saya. Actually, boleh tak? Boleh tak saya ambil barang dari kedai untuk anak? Boleh ke tak boleh? Itu kan kedai saya. Itu kedai saya mah. Itu anak saya mah. So, ambil barang dari kedai kepada anak. Free. Cannot, right? Ini berkaitan dengan prinsip apa? Siapa masih ingat? Ini bab 1 sudah. Kita tak boleh ambil barang suka-suka dari kedai saya sebab entiti berasingan. Apa maksud entiti berasingan? Maksudnya saya adalah saya. Kedai adalah kedai. Kalau saya ambil barang, apa yang kena buat? Saya kena bayar. I need to pay. Although it's my shop, walaupun kedai saya kena bayar. Okay, tapi sini saya ambil barang dari kedai untuk sendiri guna. So, ini kamu rasa masuk dalam jurnal am, jurnal khas, ataupun buku tunai? Which one? Sikit trik sini. Buku tunai. Tapi saya bukan ambil tunai, wang.
Yes, jena am. Actually kan, kalau tak kaitan dengan barang niaga secara kredit, kalau tak kaitan dengan tunai, memang masuk jena am. So actually kan, jena am adalah macam satu orang yang dia sangat bagus punya. Semua boleh masuk dalam jena am. Yang kalau tak kaitan dengan ini dua benda. Faham? Tak kaitan tunai, tak kaitan dengan barang niaga secara kredit, masuk jena am. Okay? Okay, number 3. Number 3 saya cakap. Sekarang saya beli apa leh? Saya beli kenderaan. Okay, kenderaan perniagaan. Saya beli kenderaan perniagaan secara tunai. Saya beli satu kereta dan saya bayar full cash. Masuk mana? Jena am, jena khas ataupun buku tunai? Buku tunai, yes, buku tunai. Sebab ada kaitan dengan tunai. Okay, Okay, so far kamu faham Repeat again. Jena khas berkaitan dengan barang niaga dan secara kredit. Buku tunai berkaitan dengan tunai dan bank. Then lain-lain masuk jena am. Lain-lain. Just take note like this. Okay, so now teacher want to give you some example question. Okay, actually saya tak mau kamu buat jena am sajalah. Saya nak kamu record. Okay, contoh. Soalan 1. Catatan permulaan perniagaan. Maksudnya saya catat Januari 1, berapakah benda dalam kedai saya? So, kamu rasa ini masuk dalam jena am, jena khas ataupun buku tunai? First, you think first. Adakah kaitan dengan barang niaga secara kredit? Tidak kan? Tidak kaitan dengan barang niaga. Adakah kaitan dengan tunai, bank? Macam tak ada. So maksudnya masuk mana? Masuk jena am. Okay, jena am. Just take note. Okay, I give you some formula lah. Formula dia. Senang saja. First one. Kalau kaitan dengan barang niaga, okay, kaitan dengan barang niaga yang secara kredit, kamu kena masuk dalam jena khas. Okay, jena khas. Kalau kaitan dengan tunai dan bank, masuk dalam buku tunai. So, lain-lain jena am. Just like this. Very simple. 1, 2, 3. Okay, kita tengok soalan B pula. Ambilan tunai untuk kegunaan peribadi. Ini masuk mana? Ambilan tunai untuk kegunaan peribadi. Okay, buku tunai. Kenapa? Berkaitan dengan tunai. Good. Buku tunai. Tapi actually kalau kamu nak masuk dalam jena am pun boleh lah. Boleh juga. Sebab ambilan tu consider, okay, sini ada dua benda. Satu tunai, satu ambilan. So ambilan boleh tulis dekat jena am. Dan tunai masuk dalam buku tunai. Means that both you need to record also can. Dua-dua boleh. Okay, C. Saya beli aset bukan semasa secara kredit. Nah, ini apa? Saya beli aset bukan semasa secara kredit. Saya beli secara kredit, tapi bukan barang niaga. So, is jena am. Betul, jena am. Okay, then D ya. Saya bawa masuk aset bukan semasa sebagai modal tambahan. Ada kaitan dengan barang niaga tak? Tak ada. Ada kaitan dengan tunai? Tak ada. Yes, jena am. You can see already Boleh nampak kan? Okay, E. Saya terima tunai daripada pelanggan. Buku tunai. Why you know? Sudah obvious terima tunai. Okay, F. Catatan pelarasan. Ini kamu belum belajar lagi. Ini form 4 bab 8. Tapi kamu fikirlah. Catatan pelarasan. Tak kaitan dengan barang niaga. Tak tulis barang niaga. Tak tulis tunai. So masuk jena am. Yes. Okay, then G. Saya pulangkan barang niaga. Bukan. Customer yang pulang barang niaga. Ini apa? Customer pulangkan barang niaga. Ini masuk dalam jena
pulangan belian ke? Customer, saya beli daripada customer ke saya jual kepada customer? I sell or I buy from customer? I sell. Saya jual. Yes. So, journal, pulangan, jualan. JPJ ya. Okay, lastly. Membetulkan kesilapan. Ini maksud mana? Membetulkan kesilapan. Ini saya tak bagi hint sudahlah. Very obvious. Okay, ada satu answer yang betul. Ada lagi? Tak ada answer ke? Okay, okay, Wang betul lah. Jena am. Betul. Betul. Jena am. Membetulkan kesilapan maksudnya tak kaitan dengan barang niaga, tak kaitan dengan tunai. So it's like jena am lah. Okay, so sekarang saya bagi lagi exercise lain. Tengok ini. Dia cakap nyatakan jena yang sesuai macam tadilah. Saya beli barang niaga secara kredit. Beli secara kredit barang niaga. So ini maksud jena apa? Jena, okay, jena khas betul. Jena khas mana satu? Sebab jena khas ada 4. Jena jualan, jena belian, jena pulangan jualan, jena pulangan belian. Which one? JB, jena belian. Okay? Kamu tulis short form sajalah. JB, JJ, JPJ, JPB. Okay, C. Saya pulangkan barang rosak kepada pembekal. Pulang barang rosak kepada pembekal. Ini saya beli ke saya jual? Pulangan, okay? Jena pulangan. Masa saya beli, betul. Saya beli daripada pembekal, supplier. So sekarang saya pulang balik. Okay, jualan tunai. Maksud mana? Tunai, buku tunai, betul. Buku tunai, sebab ada tunai. Dan D, bayar sewa kedai dengan cek. Dengan cek. Buku tunai, betul. Saya terima komisen secara tunai. Maksud mana? Buku tunai. Well done. F, pelanggan pulangkan barang salah jenama. Customer pulangkan. Customer tu saya beli ke saya jual kepada customer? JPJ ya. Jena pulangan, jualan. Saya jual kepada dia tapi dia pulang balik. Okay, G. Hantar nota debit kepada pembeli kerana invoice terkurang charge. Okay, ini apa maksud Pembeli adalah kita punya customer lah. Okay, saya jual kepada dia tapi saya terkurang charge. So, kalau saya terkurang charge, apa kena buat? Kita kena tambah charge lah. So, sorry Miss Joanna, hari itu you beli itu baju saya terkurang charge RM15. Boleh tak kamu bayar RM15 itu? Like I ask him to add on. Okay? So ini masuk dalam jena apa? Jena bukan jena am. Sebab dia beli bukan pulangan. Jena belian, betul. Dia beli barang, okay, contohlah. Saya cakap dia beli barang secara kredit. Okay, sebanyak RM100. So ini masuk mana? Ini masuk dalam jena belian kan. Dan lepas tu saya cakap, terkurang charge. So terkurang charge saya kena tambah charge. Tambah charge RM15. So masuk juga jena belian. Maksudnya jumlah berapa saya jena belian ke? Pembeli, jena jualan, sorry. Pembeli, bukan saya beli lah. Saya penjual, dia pembeli. Okay? Saya jual barang kepada dia 100, so masuk dalam jena jualan. Lepas tu saya terkurang charge. So saya jual, saya punya jena jualan tambah lagi RM15. So maksudnya jumlah berapa jualan? Jumlah actually adalah 115. Yes, 115. Kita add on lah. Faham tak? Add on. Tambah dia punya hutang. Okay, then H, belian tunai. Buku tunai, yes, buku tunai. Terima sewa dengan cek. Okay, buku tunai, betul. Beli alat tulis pejabat secara tunai. Buku tunai. Okay, betul. Okay kan?
Okay, so far kamu sudah faham bila kita masuk buku tunai, bila kita masuk Jurnal Am. Dan sekarang cikgu nak ajar kamu tengok dokumen. Okay, this is very important. Sebelum tu, cikgu nak ajar sikit hints. Kamu boleh salin hints ini. Okay, apakah hints dia? First, kamu sudah belajar bab 3 kan? Dokumen. Sudah belajar. Okay, so dalam dokumen ini, kita ada dokumen asal, kita ada dokumen salinan. Betul? Okay, so cikgu tanya, kalau kamu beli barang lah, kamu beli barang, and then itu kedai bagi kamu receipt. Normally, itu receipt ada banyak layer. Ada layer putih, first adalah putih, and then ada yang kuning, second layer, ataupun pink color, kan? So, kalau kamu beli barang, normally itu kedai bagi kamu receipt warna apa? What you get? You get the original yang first, or you get the copy, the pink color. You get the putih kan? Kamu dapat yang asal lah. So, maksudnya dokumen asal adalah apabila saya beli barang. Okay, saya beli barang, saya akan dapat receipt yang putih. Dan kalau saya jual barang, saya akan dapat receipt yang pink color, yang second layer. Okay, ingat ni ya. Saya beli barang, saya dapat asal. Kalau saya jual, saya dapat salinan. Okay, so sekarang kamu sudah faham ini. Dan ini pula invoice, nota debit, dan juga nota kredit. Okay, you need to know these three things. Okay, invoice. Invoice adalah apabila kita buat belian ataupun jualan. Yang secara apa? Secara tunai ke secara kredit? Kita bagi orang invoice. Secara kredit. Apabila dia tak bayar, kita kena bagi dia invoice sebagai peringatan. We want to remind the person, jangan lupa, ataupun as a proof lah. As a proof that dia ada beli barang sebagai bukti. Dan kalau nota debit, bila kita kena bagi? When we do? Apabila saya terkurang charge. Macam tadi ya, terkurang charge. So, kalau terkurang charge, maksudnya kita kena tambah hutang ke kurang hutang? Tambah ke tolak hutang dia? Tambah. Ya, sebab saya lupa charge dia, saya kena tambah hutang dia. Dan nota kredit adalah apabila orang itu dia buat pulangan, return. Okay? So kalau dia return barang, dia pulang barang, kita kena tambah hutang ke tolak hutang dia? Tambah ke tolak? Tolak, betul. Sebab dia sudah return. Ini saya lupa. Saya lupa tanya kamu. Kalau dia beli ataupun kita jual, apa maksud terkurang charge? Macam tadilah. Contoh, okay, apa yang pandai terkurang? Contohlah. Contoh, Mr. A dia beli daripada saya 10 kotak susu. Okay, kita cakap susu lah. Dia beli 10 kotak susu secara kredit. So, kalau dia beli 10 kotak, saya kena rekod dalam saya punya invoice. Dalam invoice, saya kena rekod 10 kotak. Betul? Tapi kalau dalam invoice saya terrekod 8 kotak saja. Boleh ke? Mesti bos kamu marah. Saya jual dia 10 kotak. Kenapa kamu rekod 8 kotak? So, maksudnya kita sudah rugi 2 kotak. Then kalau 2 kotak sudah rugi, apa kita kena buat? Kita kena call Mr. A. And then kita cakap, sorry ya, saya terkurang catat 2 kotak. So, kalau terkurang catat, kamu kena bagi dia nota debit untuk tambah lagi 2 kotak yang terlupa. Faham? Okey, faham sudah. Good. Dan cikgu tanya, ini invoice saya beli ataupun jual secara kredit. Hutang dia bertambah ke berkurang? Dia beli secara kredit. So, hutang dia bertambah. Betul. Okay, so now you understand. Invoice dengan nota debit adalah sama. Both are plus. Dua-dua tambah. Kan? And then,
Nota kredit adalah tolak punya. Ini special sikit. Dia punya hutang tolak. Okay, then sekarang saya nak ajar kamu. Kalau hari ini saya adalah invoice asal. Okay, how to see? Which journal? Invoice asal. Maksudnya saya beli ke saya jual? Invoice asal saya beli, betul. So kalau saya beli masuk dalam jurnal apa? Jurnal belian, betul. Jurnal belian. Dan kalau hari ini adalah invoice salinan, saya masuk mana? Tambah hutang customer sebab ini adalah jurnal jualan. Saya jual kepada dia. Okay, then kalau hari ini saya adalah nota debit asal. Okay, nota debit asal. Saya tambah hutang dia. Tapi tambah dekat mana? Belian ke jualan? Asal asal belian, betul. Kalau saya adalah nota debit salinan, of course is jurnal jualan sebab salinan. Then, you see, sama lah. Invoice asal belian, nota debit asal belian. Invoice salinan jualan, nota debit salinan jualan. You can notice, right? Sama punya. Tapi kalau saya cakap nota kredit, ingat kredit adalah pulangan. So kalau hari ini adalah nota kredit asal, ini adalah masuk jurnal mana? Ini mesti masuk jurnal pulangan. Tapi pulangan apa? Pulangan belian ke pulangan jualan? Nota kredit asal. Asal adalah belian. Yes, JPB ya. JPB. Dan kalau saya cakap saya adalah nota kredit salinan. So, nota kredit mesti adalah pulangan. Tapi sebab salinan masuk dalam jualan. Betul. JPJ. Jurnal pulangan jualan. Boleh? Recall back ya. Kalau saya cakap kredit, mesti adalah pulangan. Kalau invoice dengan debit, masuk dalam jurnal belian ataupun jurnal jualan. Tak ada pulangannya. Okey kan? Okay, so sekarang cikgu nak bagi sikit exercise. Okay, kita tengok exercise kita. Kita kena tengok dokumen. Kamu sudah pandai tengok dokumen tak? Kalau belum, this is the good chance to revise your chapter 3. Bab 3 juga. Okay, so sini, saya kena tambah satu. Okay, sini, let's see the first one. Invoice asal. Okay, sebelum tu, who are we? Kita siapa? Kita adalah Encik Syarin, pemilik perniagaan cat idaman. Kita jual cat. Now you must take note, apa yang kamu jual? Okay, mesti tahu apa yang kamu jual. Jangan cakap, oh itu tak penting lah. Itu sangat penting. Okay, saya jual cat. Okay, sini, ini adalah invoice asal. Invoice asal masuk jurnal mana? Invoice asal. Jurnal belian, correct. So, sini saya record JB. Okay, then ini invoice salinan masuk mana? Invoice salinan. JJ. Okay, betul. JJ. Invoice JB ataupun JJ. Tapi salinan JJ lah. Kita jual. Okay, seterusnya. Dokumen ketiga. Nota kredit asal. Okay, nota kredit mesti adalah jurnal pulangan. So, asal tu JPB ke JBJ? JPB. Jurnal pulangan belian. Okay, then yang ketiga ni. Nota kredit salinan. Okay, nota kredit mesti adalah JP. Yes, salinan jualan. Jurnal pulangan jualan. Simple, right? Next one. Seterusnya sini. Invoice asal masuk mana? Invoice asal masuk jurnal belian. Betul. Invoice asal masuk jurnal. Wait, before that. Apa yang kita beli? Saya lupa tengok. Start from first one. Ini saya beli cat. Ini saya jual cat. Ini saya pulang balik cat.
Ini saya dipulang balik chart. And then ini chart. Okay, ini komputer lah. Komputer. Saya beli komputer. Masuk mana? Journal am. Asalkan aset masuk dalam journal am. Jangan masuk dalam journal belian atau jualan. Okay, dan ini. Ini chart juga. Invoice salinan masuk dalam mana? Invoice salinan masuk journal jualan. Betul. Okay, nota debit asal. Ini pun chart. Nota debit asal. Journal belian. Yes. Okay, nota debit dengan invoice adalah sama. Ikut asal belian. Jualan salinan. Okay, finish already. So now, we are going to record all of this in the journal. Kita kena recordkan. So, ikut sini. Okay, kita ikut sini. First, saya kena record journal am. Okay, journal am macam mana record? Tengok dia punya format. Okay, saya kasi tarik sikit. Okay, dia punya format adalah tarik, butir, folio, debit, credit. So, kamu kena ingat dua konsep. Journal am ada debit, ada credit. So, sama macam persamaan perakaunan, mesti imbang. Kiri, kanan, imbang. Okay? And then dia adalah ikut uplet. A, B, L, E, H. Aset belanja, debit. Liability, equity, hasil, credit. Okay, so journal am ikut uplet. Then kena buat keterangan. Okay, let's see. Which one journal am? Okay, sini. Ini adalah journal am. Okay, journal am ini tak berapa nampak. Okay, saya zoom out a bit. Okay, ini Jun 21. Tarik kamu tulis Jun 21. Okay, saya beli komputer secara kredit. Okay, asal means belian. Saya tulis dulu. Asal maksudnya saya beli. Saya beli komputer dan printer secara kredit daripada syarikat komputer maju. Okay, beli secara kredit. So, maksudnya komputer dengan printer saya bertambah kan? So, bagi tahu saya kena debit ataupun kredit. Ini alatan pejabat. Alatan pejabat adalah A, B, L, E, H. Mana satu? Siapa tahu? Aset, belanja, liability, equity ataupun hasil. Alatan pejabat. Aset. Okay, betul. So, kalau adalah aset tambah sebelah debit ke tambah sebelah kredit? Kiri tu debit ke kredit? Kiri adalah debit. Yes. Kanan adalah kredit. So, maksudnya saya kena tambah sebelah komputer dan printer sebelah debit. Okay, sini banyak amount. Okay, who can tell me which amount? Saya kena catat mana satu? 5,500 ke 5,500, 1,100 ataupun 4,400. Which amount? Rekod yang last. Paling last. Ataupun kamu nampak tak? Jumlah. Yang jumlah ini. 4,400. Okay, so debit 4,400. Kredit 4,400. So, saya kena debit alatan pejabat. Okay, saya kena debit alatan pejabat. Dan saya kena kredit siapa? Aset sudah tambah tapi saya beli secara kredit. Beli secara kredit means daripada ABB ke ABT. Siapa ingat? ABB ataupun ABT? ABB, betul. ABB. ABB adalah liability. Saya hutang syarikat komputer maju. So, liability saya kena kredit. Okay, so kredit kan syarikat komputer maju. Sebanyak 4,400. Dan keterangan macam mana kamu tulis? Kamu boleh cakap membeli komputer dan mesin pencetak secara kredit. Okay, dalam keterangan kamu tak payah tulis berapa nilai. No need tak payah tulis nilai kamu. Cuma cakap, kamu beli apa? Lebih details lah. Tadi saya cakap alatan pejabat.
tak cukup details. Sebab saya tak cakap komputer ke, printer ke. So ini boleh detail sikit. Okay, then jurnal belian. Jurnal belian format dia adalah tarikh, butir, nombor dokumen dengan jumlah. Okay, so sini. Jurnal belian saya, sini ada first one. Ikut tarikh ya. Is it this one is first one? Oh no, ini baru first one. Okay, ikut tarikh. Okay, mungkin ada banyak sikit. Okay, ikut tarikh sini, Jun 5. Butiran kamu tulis nama yang pembekal lah. Kita tulis pembekal punya nama. So, adakah saya tulis lim ataupun saya tulis cat idaman? Selalu student confused ini. Kamu rasa mana satu saya record? Saya record yang A ataupun saya record yang B? Who I record in here? Cat idaman. B. Tengok balik. Who are you? Siapa kamu? Siapa kamu adalah pemilik cat idaman. Adakah kamu rekod kamu sendiri hutang orang lain and then kamu tak rekod nama orang yang kamu hutang? You just record, Miss Joanna sudah hutang orang 4,080. Kamu kena rekod A, bukan rekod nama sendiri ya. Ingat, kan kita panggil orang nama, kita tak pernah panggil nama sendiri. We won't call our name, we will call others' name. Okay, kamu kena ingat nama yang kamu hutang. Pemborong lim. A ya, bukan B. Then, mana satu adalah nombor dokumen? Kamu tengok sini. 7460. Ini adalah nombor dokumen. Jumlah 4,080. Just like this. Okay, just like this. Tarik nama pembekal, nombor dokumen tengok sini. Jumlah tengok yang last. Okay kan? Okay, dan kita tengok lagi mana jurnal belian. Jurnal belian. Okay, ini. Tarikh Jun 19. Tulis Jun 19. Tulis nama siapa? Saya bagi tips, saya bagi option yang biru ataupun yang merah. Hasnol. Yes, Hasnol. Jangan kamu tulis nama sendiri sudah. Okay, Hasnol. Nombor dokumen 4589. 4589. Jumlah berapa? 2160. Okay, kita tengok ada lagi tak? Okay, sini dokumen 8 Jun 28. Mana satu? Hasnol ataupun cat idaman? Hasnol. Tulis nama orang yang kita hutang. Nombor dokumen sini ada cakap ND 9753. Jumlah dia berapa? Jumlah 160 selepas diskaun. Last punya. Kalau kamu tak pastikan, kamu boleh tengok yang ayat punya. 160 sahaja. You see the words here must be correct. Okay, nombor ini. Okay, 3 saja jurnal belian. So, jurnal belian sekarang sudah habis. Kita kena tutup. Okay, tutup. Cari jumlah belian kredit kita. Okay, ini Jun bila? Jun last berapa hari? 30 ke 31? 30 kan? 30, yes. Okay, so jurnal belian kamu kena masuk. Kamu kena pause ke ledger. So, ledger dia panggil account belian. Okay, kamu tahu tak? Account belian tu sebelah debit ke sebelah kredit? Ikut ABLEH ya. Belian tu mana satu kategori? ABLEH. Which one? ABLEH. Mana satu? B. B sebelah mana? Kiri kan? Kiri adalah debit. Yes, debit. Okay, so kita cari jumlah belian. Jumlahkan sini berapa? Total up 4080 2160 160. So jumlah belian saya adalah 6,400. 6,400. Okay, itu saja.
Jurnal belian lagi senang daripada jurnal am. Sebab jurnal am kena buat keterangan lagi kan. Okay, actually jurnal khas semua adalah sama format. So tak payah hafal banyak format. Hanya jurnal am saja lain sikit. Jurnal khas semua sama. Okay, so first jurnal jualan yang pertama adalah pada Jun 11. Okay, Jun 11. Okay, cikgu tanya lagi. Saya kena catat cat idaman ataupun saya kena catat Hamdan? Think properly. Who are you? Siapa nama kamu? Nama saya Cat Idaman. So saya boleh tulis nama sendiri tak? Tak boleh. Ingat, jangan tulis nama sendiri. That's why kamu kena tahu siapa kamu. Okay, kita tulis kedai Cat Hamdan. Mesti tulis orang lain punya nama. Okay, sini 3762. So jumlah berapa? 1980. Okay, next. Continue. Jurnal jualan. Jurnal jualan. Okay, sini. Jun 27. Okay, tulis nama siapa? Idaman ataupun Ci? Tulis nama Ci. Betul. So, kita tulis pembinaan Ci. Nombor dokumen 3763. Jumlah 855. Okay, you will notice kenapa jualan punya dokumen kan sama macam sambung, tapi belian punya tak sambung punya. You know why? Sebab jualan saya jual dokumen saya yang tulis. Of course lah sambung kan. Saya jual, saya bagi dokumen Hamdan 3762, saya bagi Ci 3763, next one 3764. Ini saya yang bagi. Nampak tak? Invoice Cat Idaman. Saya punya invoice. Okay, so tengok lagi ada tak? Oh, no more already. So kita cari Jun 30. Jumlah berapa? Okay, masuk dalam account jualan. Account jualan. Account jualan is what? ABLEH. Which category? H, hasil. Betul. So hasil sebelah mana? ABLEH. Hasil maksudnya jual, saya ada hasil. Credit. Okay, credit. Okay, so cari jumlah sini. 1980 plus 855. 2835. 2835. Okay, sama kan macam itu belian punya format. Cuma ini debit, ini credit. Okay, next. Kita pergi ke last punya. Pulangan belian. Oh, bukan last, ada lagi ya. Pulangan jualan. Okay, pulangan belian ada satu saja. One only. Jun 8. Jun 8. Tulis nama siapa? Lim ataupun Idaman? Lim, betul. Pemborong Lim. So, nombor dokumen CN 6579. Jumlah invoice, jumlah nota kredit 160. Okay, satu saja. So, kamu kena tutup. Setiap jurnal khas mesti tutup. So, Jun 30, ini masuk dalam account account pulangan belian. Okay, masuk debit ke kredit? Very simple lah. Pulangan belian adalah kontra kepada belian. Kontra belian. So, belian adalah debit. Pulangan belian adalah debit ke kredit? Belian debit, pulangan belian kredit. Terbalik punya. Terbalik. Okay, jumlah 160. 160. Okay, then pulangan jualan dekat sini. Kita tulis nama siapa? Hamdan. Yes, Hamdan. Kedai Cat Hamdan. Nombor dokumen NK 9751. Jumlah yang kita pulang, jumlah yang dia pulang 144. 144. Okay, tutup lagi. Jun 30. Account pulangan jualan. Okay, pulangan jualan, you see. Jualan masuk dalam kredit. So, pulangan jualan masuk dalam debit ke kredit? Debit. Yes, terbalik ya. Debit.
Just like this. Okay, so far do you think that okay? Faham tak dalam kelas ini? Macam mana kita buat untuk journal am dan journal khas? Faham? Okay, good. Okay, by the way, cikgu nak tanya, berapa orang yang first time join kelas cikgu? Who is first time join class? Saya, okay. Okay, klik raise hand pun boleh. Okay, so do you like this class? Kamu suka tak kelas macam ni? Kelas saya ini. Ataupun kamu rasa senang tak? Faham? Suka, betul senang. Okay, good. Then, siapa nak dapat teknik, nak dapat A dalam SPM? Okay, so far mungkin kamu rasa macam prinsip accountant ini okay lagi, kan? So far okay. Tapi nak bagi tahu honestly lah, okay, sampai belakang chapter 6 or chapter 7, maybe some chapter 5 you will feel like difficult already. Mungkin ada juga students sekarang sudah rasa susah, kan? Actually prinsip accountant bukannya senang untuk dapat A, tapi ada tak siapa nak dapat A? Kalau ada, sila tulis yes, dan cikgu boleh bantu kamu. Okay, yes. Okay, so siapa nak dapat free personal one-to-one dengan cikgu? Means, kalau kamu ada masalah, kamu nak tanya cikgu macam mana buat ini. Dan kamu boleh tanya, kenapa jualan adalah kredit? Okay, kamu boleh tanya juga soalan dalam sekolah. Anyone? Yes, Okay, yes. Ada. Okay, so actually cikgu ada satu monthly online tuition. Okay, this is just to sharing for you. Okay, saya ada 3 subjek. Form 4 Maths, Form 4 Maths, and Form 4 Accounts. Form 5 pun ada 3 subjek juga. Okay, so ini adalah saya punya timetable untuk this year. Okay, then untuk sharing kepada kamu, apa yang kamu akan dapat dalam tuition class ini? Okay, first, kamu akan dapat live class macam hari ini, setiap minggu. Okay, every week you will have 1 class. 1 jam 30 minit. Then dalam live class ini, actually macam hari ini, kita guna Zoom. Okay, then selepas setiap live class, kamu akan dapat private video. Okay, kenapa cikgu bagi private video? Sebab cikgu notice, ramai student mungkin dalam live class kamu faham. Tapi selepas kelas, kamu rasa, saya lupa sudahlah, cikgu cakap debit ke kredit dah? Kenapa cikgu cakap ini masuk dalam journal jualan? Kenapa ini masuk dalam journal belian? Kamu sudah lupa. So, cikgu akan bagi private video. So, ini video kamu boleh tengok unlimited time. Kamu boleh ulang-ulang sampai kamu faham. Dan, okay, let's say hari ini kamu Form 4. Masuk next year Form 5. Nak tengok balik Form 4 punya video. Boleh tak? Boleh. Sebab video ini, video untuk live class adalah unlimited and no expired. Bagus tak? Tak ada expired date. Bila-bila pun boleh tengok. And then kamu akan dapat worksheet dan nota dalam soft copy. Kamu boleh print out dan sama-sama kita buat masa kelas. And then kamu juga boleh tanya cikgu kalau ada soalan kamu tak faham dalam kelas ataupun dalam sekolah pun boleh juga. And then kamu boleh practice. Kita akan buat soalan yang lebih fokus untuk exam. And macam mana dapat A dalam exam juga. Okay, so ini adalah review cikgu yang last year student yang pernah join kelas cikgu. Okay, actually for your information, cikgu ajak account sudah lama dekat YouTube. I think more than 4 years already. So kalau kamu tak pernah tengok YouTube cikgu, kamu boleh subscribe cikgu punya YouTube. Okay, it's SPM Malaysia. You can go check. So actually ramai student sudah join kelas saya. Okay, one of the student ini Form 4, last year Form 4 lah, this year Form 5. So last year Form 4 dia join kelas cikgu untuk setahun. So dari dulu dia join sampai exam, Oktober exam, final year, dia dapat 98. She's very diligent student. She's from Sabah. Ada tak student Sabah sini? Dia tak pernah miss satu live class pun. Sentiasa tanya soalan juga. Okay, then kalau saya tak join live class, boleh ke? Tak, macam saya tak match lah timetable. Okay, ini adalah student yang tak
join live class sebab dia masa Ahad, okay, my account class is on Sunday So masa Ahad dia tak boleh join tapi dia hanya tengok video saja. I always watch your video and she watch all the video. When she go to the test, she get 97. Dulu sebelum join 69, lepas join 97. Nak tak macam dia? Of course, right? Wah, dari 69 jadi 97 A1 already, A plus kan? Okay, then asrama student boleh juga join. Sebab asrama student, kamu balik rumah, kamu boleh buka video itu. So actually kalau ramai, actually more than 80% student, dia join monthly tuition tapi dia tak ikut live. Okay, tapi mereka akan susun masa mereka untuk tengok video cikgu setiap minggu. Okay, you can arrange yourself. You can ask question when you don't know. Okay, siapa nak tahu harga untuk monthly class ini? Do you want to know? Rasanya macam mahal lah. Is it expensive? Macam expensive, tapi tidak. Okay, it's only for how much? Okay, let's see first. Normal tuition kita banding Normal tuition adalah 60 hingga 90, betul tak? Siapa yang ada join class dekat tuition center punya? Ini adalah harga normal, tapi adakah ini harga cikgu? Bukan. Okay, adakah 90? Bukan. 60? Bukan. 40? Bukan juga. Hanya RM35 satu subjek sebulan. Okay, only RM35 per subjek. Okay, we got 3 subject maths and account. So siapa nak join sila screenshot ini poster dulu. Okay, please screenshot now. Okay, so please if you really want to join, please register to me. Hantar gambar yang kamu screenshot tadi kepada cikgu through Telegram ataupun WhatsApp. Okay, I hope you can join us in monthly class. Kalau kamu nak beli video untuk previous chapter also can. You can buy the video also. Ada soalan tak? Okay, tak ada soalan. So, kalau ada apa-apa, kamu boleh WhatsApp cikgu juga. Okay, hope to see you. Bye-bye. Thank you, class.